Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, nakama-nakama semua. Alright, so pada hari ini saya bersama dengan Abang Wibro daripada Wibro lah. Abang Wibro selain daripada Wibro. Selalu Abang Zaf kan? Abang Wibro daripada Zaf. Alright, so hari ini kita bersama dengan Abang Zaf daripada Wibro. Hari ini kita nak borakkan chapter 1049 tapi bukan backstory Kaido, sebab backstory Kaido kita dah borak dekat channel Wibro. Kalau korang belum check backstory tu, korang boleh check dekat channel Wibro lah, di mana kita borakkan part 1 dekat channel Wibro. Ya, itu part 1, ini part 2, di mana kita orang borakkan pasal kita borak lah pasal backstory lah kan. Kita borak pasal kita backstory yang time dia dengan Vodka Kingdom, Rocks, dan juga bila dia dah sampai Wano dan conversation dia dengan King. Dan kita ada borakkan pasal siapa pernah tengok Joy muka Boy King dan Joy Boy lah. Alright, so sekarang ni dalam channel ID Studio ni kita nak borakkan tentang chapter 1049 endingnya, iaitu akhirnya bang, akhirnya Luffy berjaya untuk mengalahkan Yonko Kaido. Tapi selagi tak dapat tengok betul-betul kalah dia tu, kita tak boleh nak cakap kalah. Saya cakap dengan member saya semalam, tak boleh, akhirnya tu tak jadi. Ya, betul. Selagi tapi dia kalah ni pun selagi tak terbaring selagi tak terbaring macam kategori. Ya, betul. Lepas tu tak ada pula tulis yang dekat atas kan. Contoh macam hari tu Law dengan Kid lawan Big Mom kan, dia tulis ada narrator. Narrator tu tak ada. Okay, tapi dah nampak lah Yonko Kaido dah down lah. Dah memang dah down dah. Okay. Dan sebelum kita borakkan pasal macam mana Kaido kalah semua ni, kita nak borakkan pasal apa yang Oda pernah cakap beberapa tahun lepas beberapa tahun lepas, di mana cara Kaido kalah. Di mana Oda cakap kita dah borak benda ni dekat collab yang lepas, korang boleh tengok dekat channel Wibro. Oda cakap macam mana Kaido nak kalah. Dia pun sendiri tak tahu, dan takkanlah Kaido nak kalah dengan satu tumbukannya. Dan sekarang ni dekat chapter 1049 ini, dengan satu tumbukan je Kaido dah kalah. Oda tak dapat solve the problem. Tapi bukan satu tumbukan biasa. Yelah, bukan satu tumbukan biasa. One of the best punch yang Luffy pernah bagi. Dan dia dalam form Gear 5 dia, Joy Boy form dan dia, penuh dengan Conqueror Haki-nya. Ya, betul. Advance Conqueror Haki, kilat hitam memancar-mancar. Ya, betul. Ini kalau Ishitani buat anime nanti, kita boleh berharap je lah. Mantap ni. Tapi insyaAllah, tapi tak tahulah kan, boleh tapi siapa-siapa yang buat pun insyaAllah akan mantap lah anime. InsyaAllah. Okay, so kita sebelum kita tengok Luffy tumbuk Kaido, kita dapat tengok reaction nakama-nakama kita, alliance kita dekat Onigashima, di mana kita dapat tengok yang air daripada Zou telah pun tiba dekat semua tingkat, dekat life floor, tingkat-tingkat semua. Dan kita dapat tengok hampir semua karakter yang ada lah, betul tak bang? Betul. Semua ada yang lemas. Ya, betul. Ada yang tengah berenang-renang. Robin dengan Bro. Robin lemas. Apo pun ada, Zoro pun ada, Sanji pun ada dengan dia peluk si Koste, nama perempuan tu, Koste Chan. Suka mamat tu. Sanji. Suka dia. Semua ni berpunca daripada hero kita, Dam. Raizo. Legend. Living legend. Good. Dengan bantuan tak lain tak bukan Jinbei lah. So reaction kali ni kau nak letak Raizo thumbnail kau ke tak? Tak. Sebab hari tu letak Raizo fail. Tak ramai orang tengok. Saya ingat bila saya letak Raizo tu macam orang, Raizo kan. Tapi waduh. Tapi nak salahkan Raizo pun tak juga, sebab chapter tu pun tak adalah yang hype sangat kan. Sebab baru betul. Hype dengan Gear 5. So tak adalah salah Raizo juga, tapi boleh dikata 50% tu salah Raizo lah. Betul. Aduh, okay. So abang ada apa-apa nak tambah tak pasal apa yang Oda tunjukkan ni, which is nakama-nakama kita lah? Pasal yang air ni tak ada, tapi sebelum tu kau ada tertinggal part ni, Dam. Yang mana? Part CP0. Dia terbang di udara. Itu nanti dekat luar, nanti dia pergi jumpa Morgan, dia pergi buat cerita bukan-bukan. Dia dah ready nak barua kat dunia luar. So ini boleh jadi potensi untuk kedatangan Marine yang lebih dahsyat ke Wano. Kita tak tahu. Sebab sebelum ni kita just rasa yang no more Marines, no more orang luar. Tapi
Ini Mamat ni nak pergi mana lagi kan? Of course dia nak pergi. Saya rasa dia tengah menghala ke kapal yang dekat luar kat perairan Wano tu, yang Zunisha. Saya rasa dia nak pergi tu. Mungkin tak semua kapal dihancurkan oleh Zunisha, tapi mungkin ada satu kapal yang mungkin macam kita tengok macam semua hancur tau, tiba-tiba ada satu je tinggal, macam bersembunyi lah satu tu. Lepas tu dia duduk atas tu, lepas tu mungkin dia kata okay, head to Marijoa now, kita kena inform pasal benda ni. Yonko Kaido has been, you know, yes, Yonko Kaido Yonko Big has Mom, been beaten. this pirate Wano dah bebas semua, dia akan cerita pasal benda tu. Lepas tu dia akan buat cerita merapu-rapu lah, of course lah. Dan dia akan bagi tahu satu benda yang sangat-sangat penting. Joy Boy dah awaken. I mean, tapi saya rasa kalau dia cerita pasal benda tu pun dia cerita kat Gorosei saja. Dia akan berjumpa dengan Gorosei lah. Dia akan jumpa dengan Gorosei. Tak nak. Lepas tu Gorosei bengang, Abia kena bantai. Abia kena bantai Super Zero tu, perang lah tu. Lepas tu dengan jangan lupa orang kat atas tu. Jangan lupa orang yang duduk dekat garden tu kan. Yang main butterfly tu kan. Jangan lupa dia. Itu orang pun jangan lupa tu. InsyaAllah nanti kita akan borak pasal Im Sama tu. Saya dah ada plan nak buat collab dengan abang pasal Im Sama ni, InsyaAllah. Ui, mantap. Saya lagi minat nak tahu pasal Im Sama ni daripada Shanks. Saya jadi jujur saya cakap, saya minat nak tahu pasal Shanks juga. Tapi Im Sama ni dia macam dia macam Im Sama ni, dia macam satu karakter misteri lah. Saya suka benda misteri macam ni. Macam sebab ada perempuan dah, sebab tu kau nak tahu. Ya, kita tak tahu lagi dia perempuan ke tak. Ya, apa cerita Emily Rudd lah? Lupa lah nak saja. Apa cerita kat live action? Nami. Apa cerita kat live action lah? Hari tu saya tahu yang tengah ongoing kan? Tengah ongoing Dia dah start berlakon lah. Dia dah start shooting. Dah lama dah. Dah berminggu ke. Good. InsyaAllah kalau dah keluar tu saya tak buat reaction kot. Saya buat review je sebab macam ni kita nak ambil klip daripada Netflix lah. Netflix selalu copyright lah. Tak ada kan? Bahaya kalau screen record pun dia tak keluar kan? Tak keluar. Kalau macam tu hitam kan? Betul. Lepas tu kalau contoh macam Google Meet kita present pun hitam. Yes, betul. So agak tak tahu lah macam mana nak buat. Adalah cara dia, tapi tak nak ambil risiko lah. ID Studio dah tak nak ambil risiko lah. Manga panel pun dah tak letak apa dah sekarang lah. Malah guys, dah tak nak guys. Tolong lah guys. Korang boleh tengok channel Wibro. Isu hangat. Isu hangat tu korang boleh check kat channel Wibro. Dia ada cerita pasal channel saya dan channel abang Tika lah, The Show. Paling hit abang The Show lah, sebab dia dah 30,000 semua. Tapi ya, time saya tu pun jujur memang sedih lah dia. But time tu memang effort gila-gila kan. Memang effort gila-gila, minat gila nak buat benda ni, nak bagi konten kat korang semua. Lepas tu macam abang The Show dia apply tau. Kenapa? Salah satu sebab kenapa saya tak apply, salah satu sebab jujur lah saya cakap, saya merajuk sikit sebenarnya dengan you guys, which is dengan fans lah. Sebab saya bagi all out. Abang Zaf dia tahulah kan, saya all out semua benda. Tapi you guys mungkin yang tengok ni dia memang setia dengan Studio. Saya faham, saya hargai korang semua kan yang memang support saya. Tapi ada beberapa orang daripada korang tu yang saya pun tak tahu apa masalah dia dengan saya kan. Hilang. Tapi banyak kecaman tu kan. Sebab tu antara sebab malas saya nak buat dah YouTube kan. Tapi saya fikir-fikir sebab ramai orang DM juga macam abang teruskan. Sebab itulah ada ID Studio yang sekarang ni. Tapi yang sekarang ni tengoklah kan, dah japang video banyak pun, tapi taklah. Mana? Kemana pergi 4,000 orang yang lain? Ya tu, abang pun tanya kan kat channel abang, mana pergi orang kan. Orang lain pun tanya kan, abang Kimi, abang mana pergi kan, semua hilang. Saya pun tak tahu. Mungkin tak tahu. Salah satu faktor mungkin diorang tak tahu. Kita tak tahu. Sebab ramai kat tak tahu. Sebab bila aku buat pasal The Show tu, ada kat orang komen, patutlah tak jumpa video The Show. Mungkin memang tak keluar algorithm YouTube, tak keluar kat homepage. We don't know. But obviously there. Betul. Tapi siapa yang dah subscribe, yang support semua, saya memang ucap terima kasih lah dekat channel ID Studio ni. Terima kasih sangat-sangat korang yang tolong saya bagi support semua. Memang terima kasih lah. Dan terima kasih juga kat Abang Zaf bagi semangat semua kat saya selama ni kan. Tak ada hal. Guys memang mantap lah. Bak kata Chef Amar, mantap babe. Okay, so kita kembali balik dekat One Piece chapter 1049. Okay, kita borak pasal ending tu lah, which is sebelum kita pergi kat Luffy punya tumbukan tu, akhirnya bang, kita dapat tengok Momo berjaya buat Flame Cloud. The kid berjaya. Finally after berapa chapter, banyak juga ni. Banyak. Dengan Yamato cakap Momo buat. Akhirnya. Dia berjaya buat. Dan kalau tengok dekat ending, Onigashima dah safely landed kan dekat Wano, dekat permukaan Wano. Kan kalau dia tengok. Kalau berdasarkan lukisan kan. Betul, nampak macam dah safely kan, sebab kita dapat dekat Momo pun dah barai dah, penat.
Okay, so itu satu good job. Dan kita juga dapat tengok yang Denjiro, the man himself, return. My man. Di mana dia dah potong kepala terakhir Orochi. Orochi dah confirm dah tak ada dah kali ni. Adakah dia dah mati dah? Dah. Untuk kali yang Saya ke-7. boleh confirmkan kali ni, yes. Kali ni dah Dah cukup. sebab dah satu kepala dah tak ada lah. Selama ni saya cakap satu kepala je dan sekarang dah tak ada dah kepala tu. So Hiyori pun dah nangis-nangis semua. Denjiro pun dah pegang dah peluk dia macam dah gembira lah kan. Okay, so sekarang ni apa yang tinggal untuk Hiyori adalah reunite dengan Momo. Yeah. Dengan Momo. Tak sabar nak tengok dekat satu tempat yang sama pun kan. So yeah. Dan lepas tu saya tak silap saya Momo yang Flame Cloud tadi kita dah cerita. Lepas tu kita terus pergi dekat Luffy tumbuk Kaido, betul tak? Di mana Luffy ada cakap pasal dream dia. Yeah. What will you want to do, Mugiwara? Kan? What will you want to change kot? Macam tu lah Kaido cakap. And then Luffy ada bagi tahu pasal Abang Zaf boleh bagi tahu kat dia dia nak a world where my friends can eat as much as they like. Ya, okay. Benda ni sebenarnya adalah benda yang recall balik kepada apa yang dia cakap dekat Tama waktu awal-awal dia sampai dekat Wano dulu. Di mana dia cakap dekat Tama yang saya siap pakai baju dia lagi. Ada quote dia ni kat baju saya ni. Wow. Dia tulis, by the time we leave this country, it be place where you can eat as much as you want every single day, dia kata. Sama lah. Benda yang samalah dia kata dekat Kaido ni. Dia punya maksud. So, saya cakap dekat reaction saya juga, ini adalah parallel. Tapi, persoalan dia sekarang ni adalah benda tu mungkin parallel dengan apa yang dia cakap dengan Tama. Tapi, benda ni ada satu persoalan. Aku tak tahu dah aku nak pergi mana. Adakah benda ini, benda ataupun kata-kata, ayat yang dia cakap sama dengan Roger tu? Macam Roger. Saya tak rasa ya. Tapi abang rasa macam mana? Macam mana? Aku rasa ya. Ya. Untuk aku ya lah. Macam mana sebab the way narrator sebab macam mana? Kan? Itu satu hal. The way Oda emphasize benda ni dalam chapter ni. About Joy Boy Macam kan? dia terlalu like cara dia tulis tu macam satu double spread panel and then script tu sikit. Dia tak bukan satu gambar je and Luffy terus cakap. Faham tak? Cara Oda nak tekan kan dalam boleh macam jadi. Dia nak tekan so aku tak tahu lah, aku rasa mungkin ya sebab kita pun pernah borak pasal benda ni kan. Kau pun pernah mention pasal makan-makan, pasal party semua. So tak jauh beza pun kan. But tak lah, saya jujur tapi kalau nak cakap kalau nak cakap adakah benda ni boleh buat Ace dengan Sabo ketawa? Rasanya tak tahu lah. Tak lah, agak mengarut untuk dia orang ketawa mungkin ada. Tapi tak terlalu kelakar pun ada juga. Ya, tapi dia macam benda ni nampak, tapi kalau ikutkan situasi dekat Wano ni, benda ni nampak serius lah kan, sebab kita tahu backstory Wano macam mana. Itulah. Tak tahu lah, saya tak ada jawapan pendapat semua orang kan. Sebab malam ni pun kita akan tanyakan soalan ni lah. Dekat Twitter Space tu mungkin nanti korang kalau tu korang boleh check dekat channel Wibro kalau dia keluarkan nanti lah. Twitter Space dengan nakama One Piece kita. Saya mungkin akan berdiam diri time benda ni. Mungkin saya akan cakap mungkin saya tak ada jawapan lah untuk benda ni. Tapi Abang Fika dengan Abang Pim tu saya rasa ada orang ada jawapan dia orang lah. Tapi tak tahu lah. Benda ni memang macam susah nak borak. Sudden lah. Bila aku react tu terus aku macam Dia fikir pasal benda tu kan? Betul lah. Dia fikir pasal Roger dengan Luffy. Lagi-lagi bila episod 1015 baru keluar kan. So kau still ingat lah pasal benda tu. Ya. That's my kind of world. Alright, so kita tak boleh jawab soalan tu sebab kita pun tak pasti. Tapi apa yang kita boleh jawab adalah sebelum Kaido kalah, Kaido ada teringat balik kata-kata dia dengan right hand man dia, iaitu King. Di mana dia cakap kat King yang, King, saya tahu siapa Joy Boy. Joy Boy adalah orang yang akan mengalahkan saya. Lepas tu King cakap, kalau betul apa yang kau cakap kalau tu, betul lah, benda itu takkan terjadi kan. Dia cakap orang itu takkan datang. Dia kata I don't think he will ever appear. Dan bila dia cakap macam tu, kita dapat tengok tumbukan Luffy yang memang sangat-sangat padu telah pun terkena dekat Kaido, dan Kaido telah pun batuk darah, tak silap saya, betul tak? Yes, berdarah dah. Dan dia punya mata pun dah nampak macam pengsan, dan dia telah pun terjatuh lah. Kita tak tahu dia jatuh kat mana, kita tak tahu. Saya pun tak tahu dia jatuh kat mana. Dan mula-mula aku ingat macam naga yang pengsan ni dia tapi rupanya Lala tu Momo. Bila saya baca kali kedua baru saya, Momo rupanya. Saya ingat Kaido. Okay, so itulah dia kata-kata Kaido, dan kat sini pun dah confirm lah Luffy adalah Joy Boy lah kat sini. Tanda-tanda besar lah kat sini.
Yang Luffy Aku suka dialog dia, Dam. Aku suka. Ya, betul. Dialog Kaido dengan King ni. Lepas Dia macam dia sambil dia teringat benda tu. Joy Boy is the man who will be able to take me down, and Luffy tengah take him down. Ya, betul. Lepas And then bila kau recap balik chapter yang dulu yang dia kata you are not Joy Boy idea, and then barulah kita faham. Oh, rupanya Joy Boy bagi dah faham. Ya, betul. Kaido ni adalah orang yang boleh kalahkan dia. Ya, betul. Memang Bukanlah pasal profesi, pasal 800 tahun ke apa. No, in his mind set Joy Boy adalah Joy orang Boy yang is the one that can beat him. Yes. Ya, betul. Kaido, man, top 1. The top one, the best Yonko the best lah. Best villain. But the question is, dah kalah ke? Mati, of course lah tak. Kalau tak kalah Dah pun kalah mungkin ke akan dia? ada 1 chapter 2 chapter je lah lagi. Tapi dah down lah sebab Flame Cloud dia dah hilang. Flame Cloud dia dah hilang. Kita tahu kalau Flame Cloud dia hilang, dia punya tenaga pun dah semakin berkurang kan. And Flame Cloud dia kita tahu dah hilang, dah Momo dah gunakan Flame Cloud dia. Itu antara tanda-tanda yang dia nak kalah lah, which is Flame Cloud dia dah tak ada. Kita dapat tengok muka Yamato, reaction dia, terkejut time Kaido hilang Flame Cloud tu. Dan kita dapat tengok jugalah orang-orang dekat Wano ada cakap yang restore Kozuki Clan. Yes, please vanquish the scary dragon. Ya, tapi diorang tak tahu yang the next shogun diorang pun dragon juga, iaitu Momo. Tapi naga yang baik lah. Bukan scary dragon. Ya, bukan scary dragon. Cuma aku tak suka kalau Kaido kalah dalam bentuk naga. Aku lebih prefer dia kalah dalam bentuk human form dia kan. Sama. Macam kategori. Sama. Sebab tu saya borak dengan member saya cakap dengan dia, kita tak boleh cakap Kaido kalah lagi tau, sebab dia kalah dalam dia tak nampak tau. Tak nampak satu. Lepas tu dalam betul-betul terbaru tu tak nampak. Macam tak sedap saya lagi prefer dia kalah dalam bentuk human form ataupun hybrid form dia pun okey kalau dia kalah dalam hybrid form. Tapi kalau macam dragon form ni rasa macam saya okey kalau dia kalah dalam dragon form kalau penduduk-penduduk Wano nampak benda tu. Saya okey benda tu sebab dia orang kata dia orang takut dengan scary dragon kan. Saya okey kalau dia. Tapi ni macam tak ada siapa yang nampak benda tu kan. Yang nampak benda tu just mungkin Momo dengan Yamato. Tapi Yamato dengan Momo pun fokus dekat Flame Cloud tu. Orang-orang kat live floor semua lagilah. Ke dia orang nampak dekat live floor tu? Tak kan? Tak sure. Tapi kena tunggu anime lah. Benda ni kalau nak tahu ni kena tunggu anime. Tapi kena tunggu chapter depan lah. Excited lah. Chapter 1050 ni memang excited lah. Memang saya nak tengok apa, what's next. Okay. Alright. Tapi ada problem lah. Ada problem. Apa? Kalau Kaido tak kalah. Apa? Sebab Luffy dah barai dah ni. Luffy dah kaya. Abang dah over. Jangan lupa bang, kita ada lagi seorang bang. Hari tu ada tanya-tanya. ZKK. Hari tu ada ZKK. Hari tu dia dah ada macam satu benda pelik berlaku kat dia tu kan, yang kita sampai sekarang pun tak tahu apa jadi kan. Kenapa benda panel tu dah tunjuk dalam manga kan. So ada kemungkinan, tapi tak nak cakap. Tak nak cakap. ZKK. Nanti malam ni saya nak cakap dekat Twitter Space. Malam ni saya nak cakap kat dia orang. Saya tak tahu kalau dia orang pun berfikiran macam kita, tapi tak. Nanti kalau nanti abang ingat abang squeeze sikit benda ni. Macam nanti abang host kan. Nanti abang squeeze sikit. Macam abang tanya adakah Kaido kalah, nanti betul abang tanya Adam ada pendapat tak? Bam. Nanti kita adjust lah nanti. Tak ada hal. So itulah chapter 149. Okay. So kita dah borak pasal chapter 1049, backstory Kaido. Kita dah borak juga. Korang boleh check dekat Webro punya channel. Sekali lagi saya dah cakap. Lepas tu kita borakkan yang pasal ending chapter 1049 dekat channel ni lah. Alright, so ada masa sikit kita borak pasal chapter tak nak borak pasal chapter depan punya preview apa, tak nak. What's next for everything? Baru best kan? What's next for Wano, Straw Hat Pirate, the next arc. Kita borak secara ringkas kat sini. Betul. Alright. Macam mana? Kalau Kaido tak kalah, tak tahulah siapa yang akan mengambil pedang untuk memotong Kaido kan. Dia letak juga ini kat situ. Kalau Kaido kalah, kita enjoy lah. Cuma enjoy, but the problem is kalau kalah tapi tak mati, macam mana? Big Mom tak mati, Kaido tak mati. Takkan dia duduk diam je pasal Wano ni kan. So aku tak tahu macam mana Oda nak bunuh watak Kaido ni. Sebab watak dia memang berkaitan dengan kematian. It's the death that complete the person.
Katanya lah. Tapi kalau tak mati, macam mana nak complete watak dia kan? Tapi Oda pula terkenal dengan seorang mangaka yang tak bunuh. Villain tak bunuh karakter lah. So I don't know. I think he should die lah. But I don't know how. That's the first thing. And then kita tahu CP0 akan pergi kat Gorosei. Itu So buat Gorosei akan dapat tahulah Gomu-Gomu no Mi dah awaken. And then kita akan, kalau diorang dah menang, of course kita akan ada satu pesta terbesar. Pesta terbesar lah. Kedatangan Jinbe dia orang nak celebrate juga. Tak celebrate lagi kan. Lepas tu satu lagi nak celebrate kru baru lah. Aku tunggu. Aku bagi peluang kat kau Adam untuk cakap benda ni. Kita ingat dia dah kalah, tapi rupanya sebenarnya tak. Lepas tu dia pun tunggu Joy Boy kan. So King layak lah jadi the next Straw Hat Pirate crew. Tak ya. Yamato. The agenda continues. Benda yang paling saya harap Oda buat, memang saya rasa Oda akan buat, sebab tanda-tanda tu dah banyak dah. Hint-hint tu dah banyak dah. Tanda tu dah ada kan. Banyak sangat dah. And kalau lepas chapter pula, lepas episod 1015, kalau Yamato tak join Straw Hat Pirate, saya sendiri akan tertanya dengan diri saya, kenapa Oda buat macam ni? Saya akan tertanya, kenapa? Why? Kalau dia stay dekat Wano, saya akan cakap dengan diri saya, kenapa? Engkau buat karakter cakap ulang kali, aku nak karakter tu nak keluar Wano, nak tengok laut, nak tengok tempat lain, sebab dia daripada kecil duduk kat Wano. Kalau engkau duduk letak dia dekat Wano juga, saya sendiri tak tahu nak cakap apa. I mean like, I don't know lah. Tapi haraplah dia join. And saya tak tahulah abang agree kat, saya rasa abang agree lah kot dengan saya kan, sebab agenda ni kita dah lama dah kan. Yamato itu perfect lah untuk job masuk kru pada saya. Sebab dia cantik, tak ada. Itu salah satu faktor lah. Tapi salah satu faktor dia yang lain adalah, the main faktor adalah kekuatan dia Straw Hat Pirate perlukan. Itu je. Kekuatan dia. Dan juga her dream. Dream dia, yes. Dia nak jadi Oden, dia nak bebas, dia nak tengok laut. So adventure. So it's perfect lah. Dan saya nak tanya abang lah, apa pendapat abang? Bukan pendapat lah, apa abang rasa reaction kru Straw Hat bila tahu yang Yamato ni adalah anak Kaido dan Yamato akan join kru diorang nanti? Sebab sekarang ni bang, Alliance tak tahu lagi tau pasal Yamato ni. Yang tahu pasal Yamato Luffy dengan Momo je, dengan Shinobu. Faham. So aku rasa macam Robin dulu join lah. Mula terkejut, and then at the end okay je, accept je lah. Okay je. Tapi it's not a big thing sangat lah. Dan lepas tu kita tahu yang Momo akan back. Of course dia akan back Yamato kan. Yamato tolong dia lawan dengan Kaido semua kan. So mungkin dia orang akan trust Yamato lah. Luffy pun akan trust Yamato. At least Luffy tahu. And connection dia dengan Wano saya rasa dah tak payah dah kot. I mean macam, maksudnya dah tak payahlah dia dekat Wano, senang cakap. Dia ikut Straw Hat Pirate, duduk dalam Sunny bersama-sama lah. Pergi ke pulau yang seterusnya, ke arc yang seterusnya. And tak sabar jugalah tunggu dia reunite. Bukan reunite lah, berjumpa dengan Straw Hat Pirate. Sanji. Yamato cuan ke Yamato apa ni, nak tahu dia panggil apa. Berdarah ya hidung dia. Ya betul. Dan paling saya nak tunggu adalah dia dengan Zoro. Sebab kita tahu, kenapa tu Dam? Dia dengan Shimotsuki, apa nama? Shimotsuki apa nama? Kozaburo. Kozaburo nama dia? Kozaburo kan? Kan muka macam Zoro tu kan. So dah pernah jumpa interesting lah kat sini. Interesting lah nak tengok. Bila dia tengok macam pernah tengok orang ni. Kau ada dialog macam tu kan. Ataupun sebenarnya memang dia dah lama tunggu, selain daripada tunggu Luffy, dia dah lama tunggu Zoro juga. Sebab kita tahu dia dah tengok Bounty Straw Hat Pirate. So mungkin macam macam sama je kan. So interesting lah kat sini, nak tengok interaction dia dengan Mugiwara Pirate semua. Lepas tu nak tengok macam Law dengan Kid juga, tahu yang Yonko Kaido ada anak. So interesting lah kat sini. And last kali Momonosuke menjadi Shogun. Ya betul. Shogun ke Shogun? Tak kisah, sama je. Sama lah. Ya, memang tak sabar itu lah. saja Dam. Apa dia? Itu sajalah saja. Adakah ada lagi? Apa lagi kita nak menantikan? Bounty, of course, bounty baru. Updated. Yamato dapat bounty. Itu kita. Tapi saya rasa macam bounty Yamato mungkin tak ada lagi kot. Tapi CP0 tahu ke pasal Yamato? Tak kan? Interesting. Benda ni interesting nak borak. Sama ada kalau Yamato insyaAllah akan join Straw Hat Pirate, tapi adakah dia akan dapat bounty wanted lah. Tak nak cakap bounty, cakap wanted.
Aku harap dapat lah. Ya, sebab betul. nak bagi betul-betul hype and then Oda sendiri rank. Ya, betul. Kat Lepas mana tu saya nak, Yamato. lagi satu nak tengok lah reaction orang-orang kat luar sana tahu yang Kaido ada anak perempuan dan anak perempuan Kaido join Straw Hat Pirate. Ui. Goosebumps. Goosebumps. Gila. Chapter yang Yamato masuk Straw Hat Pirate nanti insya-Allah akan training. InsyaAllah. The last Straw Hat. The last Straw Hat lah. The last crew. Lepas tu tengok-tengok Luffy nak 10 orang. Lepas tu tengok Karibu Orang kan. aku 10. Right. Kat dua je. Kat dua kat mana? Cerita dia tu. Last dia bagi Luffy makan je. Lepas tu dah tak tahu apa jadi dengan dia. Betul lah tu. Poneglyph kita tak settle lagi. Poneglyph. Oh ya, saya rasa Poneglyph tu dekat Fuji, Mount Fuji tu. Mount apa? Bukan Mount yang main Chelsea tu, yang gunung. Mount Fuji. Mount Fuji tu. Saya rasa sebab situ je tempat yang kita masih lagi belum pergi kan. So saya harap ada dekat dalam tu lah, ataupun dekat tempat yang mungkin kita dah pernah tahu tapi macam kita tak pernah nampak. Sebab saya lagi suka benda macam tu macam oh lah, rupanya dah pernah ada benda ni, tapi dia macam tu kan. Tapi kalau boleh nak dekat Mount tu lah, dekat gunung tu. Alright guys, itu saja daripada saya dan Abang Wibro hari ni. So abang ada nak tambah apa-apa lagi? Chapter K1049, one of the big chapters. Kita still kena tunggu confirmation. Ya, mungkin kat chapter seterusnya. Chapter depan insya-Allah. Right. Alright guys, itu saja daripada saya dengan Abang Zaf dalam collab kali ni. Dan kepada siapa-siapa yang mungkin tak layan channel Wibro, korang boleh pergi channel Wibro. Kat sana ada collab saya dengan Abang Wibro, reaction Abang Wibro, collab Abang Wibro dengan Abang Aimon, semualah ada dekat sana. Dan kepada siapa-siapa yang tak tahu juga, kita orang akan buat Q&A sempena anniversary setahun collab ID Studio X Wibro ataupun Wibro X ID Studio. Korang boleh tanya soalan. Dekat video ni ataupun community post ke? Tak payah kat video ni lah, korang pergi dekat Wibro punya channel lah. Korang pergi kat sana. Kat mana-mana lah. Kat mana-mana lah. Tapi saya rasa kita ambil yang soalan daripada abang punya channel. Kat sini pun boleh juga. Saya rasa orang yang datang sebenarnya sama je, orang sama je. Okey lah. Okay, so tak kisahlah korang komen kat sini ke komen kat sana ke, tapi korang boleh tanya soalan lah. Tanyalah apa-apa pasal favourite character ke, tapi saya akan cakap Yamato lah kalau perempuan. Bukan One Piece pun tak apa. Apa-apa lah. Pasal kita orang pun tak apa. Tapi kalau macam soalan pelik-pelik tu tak jawab lah kot. Tapi kalau jangan setakat tanya berapa girlfriend kan. Tapi kalau macam setakat tanya minat apa, suka makan apa ke, itu boleh lah. Tak cakap minat kelab apa ke, tapi dah tahu kot kita orang belum minat kelab apa. Alright guys, ini saja daripada saya dengan Abang Wibro. Kita jumpa lagi dalam the next video, di mana video seterusnya insya-Allah di studio reaction kepada chapter 1050. Dan collab untuk chapter 1050 nantilah dekat channel ni dengan Abang Wibro, Abang Zaf. Okay, InsyaAllah. So support channel Abang Zaf, subscribe kat dia kalau belum, like video dia semua. Dan of course jangan lupa untuk tekan butang subscribe dekat bawah. Tak kena bayar, tak kena apa pun. Tekan butang like kalau korang suka video ni. Kalau tak suka, tekanlah butang dislike tu. Dan kita jumpa lagi dalam next video. Janganlah. Assalamualaikum. Bye bye. Ciao.